Alright, Assalamualaikum gang. AFF Mitsubishi Electric 2022 perlawanan yang ketiga menemukan Vietnam menentang pasukan Malaysia dekat Stadium Maidin Hanoi. Match yang cukup panas, cukup kontroversi, menemukan dua orang jurulatih Korea ni buat pertama kalinya dekat peringkat ASEAN. Tapi sebelum aku sembang dengan lebih lanjut segala apa yang berlaku dalam match ni, izinkan aku bagi sedikit kata-kata mukadimah, iaitu ref dalam match ni memang babi. Aku sebenarnya nak cerita dulu, nak sembang sikit mengenai corak permainan serta persembahan player-player kita untuk match ni. Terus terang aku cakap, daripada 3 match yang kita main sepanjang AFF 2022 ni ini adalah match yang terbaik, performance yang terbaik daripada player-player skuad Harimau Malaya kita walaupun kita tewas dalam match ni. Sebabnya bermula daripada selection player yang dilakukan oleh Kim Panggon, aku cukup berpuas hati, cukup bersetuju. Walaupun ramai sebenarnya jangka Malaysia akan turun dengan formasi 3-4-3 macam apa yang kita nampak atas kertas. Tapi melihatkan kepada corak permainan Brandon Gunn dalam match ni, macam mana dia telah drift wide dan juga banyak kali collect bola dekat bahagian tengah, Malaysia sebenarnya pada pendapat aku turun dengan tactical ataupun formasi 1-4-3-3 dengan Brandon Gunn akan drop in between the centre back untuk create back 3 dekat bahagian belakang dalam fasa build up. Pendapat aku sebenarnya formasi ni memang sangat-sangat terbaik, yang mana kita tengok dalam Liga Super pun majoriti player-player yang ada dalam skuad ni baik daripada Terengganu, JDT serta pasukan Selangor semuanya mengamalkan corak taktikal ataupun formasi yang sama. Dan dengan formasi ni sebenarnya Kim Panggon dapat keluarkan ataupun dapat utilize kemampuan utama Muhairi Ajmal. Sebabnya kalau kata kita tengok dalam match yang lepas menentang pasukan Laos, walaupun kita menang dengan jumlah jaringan yang cukup besar iaitu 5-0, tapi dari segi gameplay sebenarnya Malaysia banyak melakukan hantaran-hantaran yang tak sampai ataupun long ball yang entah ke mana-mana. Dengan senang ceritanya adalah kita main dengan sangat-sangat tergabur. Bercerita pula mengenai kemampuan Muhairi Ajmal dekat bahagian tengah. Sebenarnya kalau kata dalam match menentang Laos tu kita nampak dia ni seolah-olah terikat dengan disiplin untuk mengutamakan bertahan dekat bahagian belakang, yang mana Malaysia dalam perlawanan tu lebih memilih untuk menghantar abang misai kita iaitu David Rolin untuk gunakan dia punya ketinggian cuba untuk menyambar crossing ke dalam box pasukan lawan. Tapi benda yang sangat-sangat berbeza kau boleh nampak waktu menentang pasukan Vietnam ni, apabila Muhairi Ajmal ni kau bagi dia freedom untuk pergi ke depan, tak perlu fikir sangat untuk bertahan. Apabila kau ada Brandon Gunn dekat belakang backup kau, player ni telah menunjukkan kemampuan sebenar dia dalam match ni, macam mana dia berjaya untuk drive bola pergi ke depan serta create chances dan juga dua percubaan yang sangat-sangat berbahaya yang hampir menjelmakan gol penyamaan waktu first half. In terms of defensive pula sebenarnya, Kim Panggon telah arahkan anak-anak buah dia untuk melakukan counter press dengan sangat-sangat cepat dekat defensive side pasukan lawan, sehingga menyebabkan player-player Vietnam beberapa kali melakukan terjahan-terjahan kasar. Kemudiannya memaksa referee untuk melayangkan kad kuning kedua, seterusnya kad merah kepada player Vietnam, yang mana player tersebut telah mengasari Darren Lock beberapa minit sebelum tu. Namun di sebalik segala momentum yang kita ada, kita bawa pula pergi ke second half. Waktu inilah sebenarnya muncul seorang hero untuk pasukan Vietnam, seorang manusia yang bernama Ryuji Sato, yang mana telah memusnahkan segala usaha, segala titik peluh keringat player-player kita untuk cuba bangkit dalam match tu. Terus terang geng, aku sebenarnya tergamam, speechless, tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak react macam mana lepas tengok kad merah yang dilayangkan kepada Azam Azmi Murad dan juga penalti buat pasukan Vietnam tu. Bukannya kita sejenis manusia yang tak boleh terima kekalahan ataupun peminat yang buta, yang tak tahu mengenai ilmu, tak tahu mengenai law of the game bola sepak. Sebabnya ialah, yes, memang kita noted mengenai rules yang menyatakan sekiranya berlaku kekasaran ataupun kesalahan yang berlaku dekat luar kawasan permainan dalam lingkungan kotak penalti dan bola masih lagi dalam permainan, memanglah ref boleh bagi penalti dekat pasukan lawan. Cumanya persoalan kita adalah kalau katakanlah dia tiup ataupun dia ambil lah foul pertama ke atas Azam Azmi Murad selepas Don Van Hau tolak dia, itu bukan body charge. Sebab apa? Benda tu datang daripada belakang dengan force. Kalau katakanlah ref ambil foul tu, ref tiup dan bagi free kick untuk pasukan Malaysia, benda tu aku sure lah confirm Azam Azmi Murad ni pun takkan react lepas tu. Tapi dalam kau tak notice foul yang pertama, kau terlepas pandang, kemudian kau hukum pula Azam Azmi Murad ni dengan kad merah atas alasan dia ni telah react, pijak kepala Don Van Hau dan sebagainya, bagi pula penalti untuk pasukan Vietnam. Ryuji Sato, terang-terang kat sini tu terang aku cakap, Ryuji Sato, kau memang babi. Kalau kata kau tak faham, kau translate nanti. Kau telah membunuh game, membunuh segala effort yang dilakukan oleh player-player kita, serta telah melakukan satu mistake bodoh yang efek kepada keseluruhan game atau putusan game ni.
Apa kau buta ke sebenarnya Ruji 1? Kau tak nampak ke player nombor 5 Vietnam Don Van Hau ni sejak daripada first half lagi duk melakukan kekasaran, duk sikunya Azam Azmi Murad. Nasib baik member tak kena pneumotorek ke waktu tu. Masuk je second half pula, Afro pula kena siku. Satu lagi sikuan hinggap dekat kepala Afro. Tapi end up dalam kedua-dua insiden ni, orang yang pernah mengadili Liga Vietnam serta dilaporkan memiliki cinggir orang Vietnam ni cuma melayangkan satu kad kuning serta satu kad merah kedua-duanya ke atas player Malaysia kita. Aku tak sangka sebenarnya dalam banyak-banyak produk Jepun, Honda, Mitsubishi dan sebagainya ni, ada juga produk yang kurang kualiti macam Ruji 1 ni. Aku harapkan AFC ataupun FIFA sendiri akan ban pengadil ni, serta FAM perlulah dengan segera appeal balik rekad yang diberikan kepada Azam Azmi tu. Sebabnya benda ni sangat-sangat tak adil. Kau boleh nampak sendiri daripada angle yang lebih dekat macam mana Azam Azmi Murad ni lepas dia jatuh, dia cuma cuba untuk bangun semata-mata. Macam mana referee boleh minta pula pendapat assistant referee yang berbatu jauh dekat tengah padang tu, sedangkan dia yang lebih dekat pun tak ada clear vision ke dia sendiri pun menilai sesuatu insiden tu dengan cuma tilik apa niat player ni nak cederakan player Vietnam tu bagi rekad macam tu. Okey lah kan, aku rasa tu je lah untuk video kali ni. Panjang lebar kita cerita pasal Ruji 1 ni tak guna. Sebab apa? Nasib baik dia Ruji 1 je. Kalau kata dia Ruji 2, Ruji 3 tak pening. Semua assistant referee pun dia. Kat sini juga aku nak minta maaf lah sekiranya dalam video ni bahasa aku agak kurang sopan, sangat-sangat kasar dan sebagainya. Sebabnya aku tak tahan lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku sure korang pun ada reaksi yang sama lepas tengok apa yang jadi dalam match ni. Tapi apa pula pendapat korang? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni gang dengan like, share dan subscribe A2N Studio. So kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku gang. Assalamualaikum. Aku kalau nampak ref ni kan dekat coket ke, memang siap dia.